Tanya boleh rujuk di covidnow.moh.gov.my. Tahniah kami ucapkan kepada pihak KKM atas inisiatif untuk memberikan data lebih telus kepada semua rakyat Malaysia dalam mendapatkan informasi berkaitan dengan kes-kes COVID-19. Okey, terus stay bersama kami Hayatul Solihin selepas ini. Terbaru daripada Umna, ini kisah lagu ini, syair ini kiranya kan, kita nak dengarkan. Ini berkaitan tentang Yaman. Lagu ni Ya Tariq.
kebudayaan norma baharu bekerja dari rumah ketika pandemik. Pastikan anda sentiasa berada di rumah dalam tempoh waktu pejabat yang ditetapkan. Sentiasa bersedia sekiranya diarah oleh ketua jabatan atau majikan untuk hadir ke pejabat atau mana-mana lokasi lain. Memastikan sentiasa boleh dihubungi dalam tempoh waktu bekerja. Ingat, kerja itu amanah. Walau di mana jua, pastikan kita bekerja dengan cemerlang. Hiburan mendidik jiwa. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Qal, as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyu? Qal, thumma birrul walidain. Qala thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Rawahul Bukhari. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Baginda menjawab, salat pada waktunya. Abdullah berkata lagi, kemudian apakah lagi? Baginda menjawab, berbakti kepada kedua orang tuamu. Abdullah bertanya lagi, kemudian apakah lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Riwayat Al-Bukhari. Dan faktor yang paling penting dalam masyarakat adalah caring. Kita mesti tidak mengendahkan kepentingan orang lain juga. Oleh kerana kita sama-sama duduk dalam satu negara ini. Caring itu adalah nilai yang penting yang mesti dipupuk di kalangan warga kita. Sekiranya nilai ini ada, maka banyak perkara-perkara yang kita lakukan mesti juga kita mengambil kira perasaan orang lain, kesejahteraan orang lain, bukan hanya mementingkan diri kita. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz, Haji Osman. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa memberi anda inspirasi, informasi yang relevan dalam kehidupan hari ini dan sentiasa memberi panduan Islami dengan cara yang terkini. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anda. Kembali bersiaran untuk Hayatul Salihin Khamis 9 malam untuk kita bawakan tokoh-tokoh tabi'in. Kita nak perkenalkan kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita. Terima kasih kepada anda yang menjadikan rancangan Hayatul Salihin ini sebagai rancangan seisi keluarga untuk semua dengar, semua tonton. Anda boleh dengar dekat radio dan tonton menerusi Facebook serta YouTube kami. InsyaAllah kita seperti biasa bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani dapat berada bersama dengan kita atas talian untuk kita ikuti pengajian ilmu kita pada malam ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaAllah. Malam ni kita nak sambung lagi, nak kenali seorang lagi tokoh untuk kita bawakan perbincangannya, untuk kita dengarkan bersama-sama. Kalau sebelum ni kita dah kenali cucu kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq, dan insyaAllah malam ini kita nak kenal seorang lagi tokoh, iaitu Muhammad bin Sirin. Kita nak bawakan perbincangan dan diskusi ini untuk sama-sama kenali tokoh ini, kehebatan beliau, kan, kepimpinannya, ketokohan beliau, untuk sama-sama kita dengarkan. Jadi anda terus setia bersama kami kurang lebih 40 minit insyaAllah. 45 minit insyaAllah kita sama-sama dengarkan perkongsian dalam Hayatul Salihin. Ustaz, kita nak terus mulakan pengajian kita untuk Hayatul Salihin kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammin bi khair. Terima kasih kepada DJ kita Haji Faiz bin Haji Osman Abdullah wa mata'udhu bi sihatin wa afiyah. Para asatidatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita ke udara untuk sama-sama kita berbicara berkenaan dengan tokoh-tokoh ummah yang menjadi obor penyuluh kepada ummah di zaman mereka. Bahkan kehidupan mereka itu merupakan satu suluhan yang sangat baik, buat kita menjadikan ia sebagai pedoman dalam kehidupan.
Bicara kita pada kali ini adalah berkenaan dengan Muhammad bin Sirin. Ya, Muhammad bin Sirin. Ya, selalu juga orang bercakap berkenaan dengan tafsir mimpi Ibnu Sirin dan sebagainya. Ya, jadi malam ni kita nak kenali yang dikatakan tokoh Muhammad bin Sirin itu. Ya, siapa orangnya, asalnya dan bagaimana ya. Kita katakan permulaan kehidupan orang tuanya telah membentuk kehidupannya menjadi orang yang hebat. Sirin berhasrat untuk melengkapkan ilmu agamanya. Beliau telah dimerdekakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, ayah kepada Muhammad bin Sirin ni, Sirin itu sendiri adalah hamba kepada Sayyidina Anas bin Malik. Ya, yang telah dimerdekakan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Bermaksud beliau adalah maula kepada Sayyidina Anas. Ya, maula ni adalah salah satu istilah yang diberikan kepada seorang hamba sahaya yang dimerdekakan. Ya, dan kelebihan memerdekakan hamba ni besar, ya, ganjaran pahala. Maka dengan sebab itulah para sahabat berebut-rebut memerdekakan hamba sahaya. Dan di situ juga menunjukkan kepada kita betapa Islam itu datang dalam hal keadaan adat dan budaya masyarakat setempat pada ketika itu masih ada penghambaan, tetapi ajaran dan didikan Islam secara halus kita katakan menghilangkan penghambaan itu dengan cara pembebasan demi pembebasan. Ya, ada apa-apa kesalahan di dalam Islam, ada yang dituntut dengan memerdekakan hamba. Begitulah juga, Masya Allah, kelebihan memerdekakan hamba itu sendiri sangat besar ganjaran pahalanya. Ya, Nabi kita katakan orang yang memerdekakan hamba bermaksud dia telah memerdekakan dirinya daripada api neraka. Masya Allah. Ya, maka dengan sebab itulah ada dalam kalangan sahabat seperti Hakim bin Hizam telah memerdekakan hamba pada setiap hari Arafah 100 orang. Masya Allah, 100 orang hamba dibeli daripada orang-orang lain, lalu dimerdekakan 100 orang. Begitulah mereka para sahabat orang soleh zaman dahulu, apabila mereka mendengar satu-satu pesanan Rasulullah SAW yang besar ganjarannya, maka mereka akan berusaha untuk melaksanakannya. Baik. Beliau telah dimerdekakan oleh Anas bin Malik. Kemahiran tangannya berjaya memberi pulangan yang menguntungkan kepadanya. Beliau adalah seorang tukang yang mahir membuat periuk tembaga. Sirin ni seorang tukang perusahaan tembaga. Sirin memilih hamba Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang bernama Safiyah sebagai isterinya. Sirin ni dia pilih Safiyah, hamba kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bukan biasa-biasa. Dia tu pun Masya Allah orang yang berada di bawah bimbingan Anas bin Malik. Kemudian Masya Allah berkahwin pula dengan seorang yang berada di bawah jagaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Safiyah seorang gadis yang masih muda, memiliki parasupa yang menawan dan jiwa yang bersih. Akhlaknya terpuji, berperwatakan baik dan dikasihi oleh kaum wanita Madinah yang mengenalinya. Sukar dipisahkan antara sifat-sifat seorang gadis remaja dan sifat-sifat seorang wanita yang matang dan berkepribadian seperti mana Safiyah ini. Safiyah juga merupakan orang yang paling dikasihi oleh isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Masya-Allah. Begitu gambaran awal untuk kita menyelami kehidupan Muhammad bin Sirin ni. Kenali dulu orang tuanya bagaimana. Sirin datang menemui Amirul Mukminin dan menyatakan hasratnya untuk meminang Safiyah. Lantas Abu Bakar As-Siddiq pun cuba menyelidik latar belakang agama dan akhlak lelaki yang meminang Safiyah. Safiyah tidak ubah seperti seorang anak bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sangat menyayanginya. Maka Sayyidina Abu Bakar tak ubah seperti seorang bapa yang apabila ada orang meminang maka dia nak ambil tahu dululah tentang kepribadian orang yang
masuk meminang. Ini yang dinamakan proses merisik. Sebab itulah ketika mana bertunang ni, proses pertunangan itu adalah untuk kita saling kenal mengenali antara dua keluarga, antara dua hati. Maka dengan sebab itulah sunat proses pertunangan ni tidak diheboh-hebohkan. Ini masya-Allah seantero dunia telah diheboh-hebohkan. Pertunangan tiba-tiba masya-Allah 2-3 tahun putus sunat. Tak jadi. Maka tak jadi. Sebab itu proses untuk saling kenal mengenali. Proses untuk pengenalan. Sebab itulah majlis pertunangan ni majlis yang tertutup antara dua keluarga saja ataupun orang-orang dekat saja. Supaya dapat kita katakan menyatukan dua hati. Proses suai kenal. Maka kalaulah tak kita kata pasangan tadi tu merasakan tak cocok ataupun merasakan tak kena dengan kita katakan dengan keluarga dan sebagainya, maka ia proses yang boleh lagi diputuskan. Sebab itulah kalau dah diheboh-hebohkan kadang-kadang terpaksa kahwin juga disebabkan malu dengan orang. Sedangkan hati dah tak ada hati. Itulah punca yang akhirnya kita katakan kehidupan berkeluarga ni tidak harmonis dan sebagainya. Tindakan Abu Bakar ini tidaklah menghairankan. Safiyah bagi Abu Bakar tidak upah seperti anaknya sendiri. Malah Safiyah umpama satu amanah yang diberikan Allah untuk dipelihara oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar pun cuba menyelidik latar belakang Sirin sedalam-dalamnya. Malahan Abu Bakar menyelidik secara mendalam seluruh kehidupan Sirin. Orang pertama yang disoal tentang Sirin ini ialah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Iaitu tuan kepada Sirin ini yang memerdekakannya. Anas berkata kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Kahwinkanlah Safiyah dengannya, wahai Amirul Mukminin. Janganlah engkau bimbang. Sepanjang pengetahuan saya, dia adalah seorang yang mempunyai pegangan agama, akhlaknya yang baik dan berkepribadian tinggi. Hubungannya dengan saya begitu rapat semenjak dia ditawan oleh Khalid bin Al-Walid dalam peperangan. Bersama-sama dengan 4 kanak-kanak yang lain. Semua mereka telah dibawa ke Madinah. Sirin menjadi hak saya dan saya bertuah memilikinya." Masya Allah. Begitu pandangan Sayyidina Anas bin Malik terhadap Sirin ni. Akhirnya Abu Bakar Siddiq bersetuju untuk mengahwinkan Safiyah dengan Sirin. Sirin berjanji untuk memberikan layanan yang baik kepada Safiyah sebagaimana layanan yang diterima daripada bapa yang menyayangi anak perempuannya yang tersayang. Untuk majlis perkahwinannya, Sirin mengadakan majlis yang tiada tandingnya di Madinah ketika itu. Masya Allah. Dia ni bukan orang biasa-biasa. Dia ni toki tembaga. Jadi perusahaan tembaga. Masya Allah. Jadi dia buat majlis perkahwinan yang meriah. Majlis perkahwinannya dihadiri beberapa orang sahabat besar, termasuklah 18 orang pejuang Badar. Masya Allah. 18 orang yang terlibat dalam perang Badar. Majlis ini diserikan dengan doa oleh seorang penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ubay bin Ka'ab. Masya Allah. Begitu adabnya ketika mana kita meraihkan hari-hari yang gembira dalam kehidupan kita. Kegembiraan itu kita jemput orang-orang besar, orang-orang soleh yang boleh mendoakan. Itu di antara adab. Di antara adabnya. Maka sebab itulah orang tua-tua kita dulu, Masya Allah, pastikan dijemput tuan-tuan imam, tuan-tuan guru untuk doakan pasangan dan sebagainya dalam majlis-majlis mereka. Safiyah pula didandan oleh 3 orang Ummul Mukminin, Masya Allah, sebelum diiring untuk bersama dengan suaminya. Hasil perkongsian yang penuh keberkatan ini, mereka dianugerahkan seorang anak yang muncul selepas beberapa dekad sebagai seorang tokoh tabi'in, seorang tokoh Islam yang ulung yang dinamakan Muhammad bin Sirin.
Muhammad bin Sirin dilahirkan pada 2 tahun terakhir pemerintahan Amirul Mukminin Osman bin Affan. Beliau dibesarkan di dalam rumah yang dipenuhi suasana ketakwaan dan kewarakan. Ketika dewasa beliau agak bertuah kerana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih dikunjungi para sahabat yang agung yang masih hidup seperti Zaid bin Thabit, Anas bin Malik, Imran bin Husain, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair dan juga Abu Hurairah. Muhammad bin Sirin sempat mengambil kesempatan untuk mencedok ilmu para sahabat ini. Ibarat orang yang kehausan sebaik memperolehi air yang segar. Begitulah gambarannya. Bagaimana Muhammad bin Sirin ini bertekun di dalam mempelajari ilmu daripada tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang hebat, iaitu para sahabat yang mendapat didikan langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertumburkan ilmu dan kefahaman para sahabat ini, Muhammad bin Sirin mampu mendalami kitab Allah, memahami Al-Quran Al-Karim. Apatah lagi belajar Al-Quran daripada Sayyidina Zaid bin Sabit. Sayyidina Zaid bin Sabit ni merupakan orang yang paling alim di dalam ilmu Al-Quran. Tidak ada satu ayat Quran yang diturunkan pun kecuali Zaid bin Sabit ni tahu kat mana diturunkan, bila diturunkan, sebab apa diturunkan. Semuanya diketahui sampai begitu sekali. Maka Muhammad bin Sirin mampu mendalami kitab Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah dirinya membesar dewasa dalam hal keadaan saraf, membawa ilmu pengetahuan serta petunjuk yang diwarisi daripada tokoh-tokoh para sahabat. Tidak berapa lama kemudian seluruh isi keluarga Muhammad bin Sirin ini berpindah ke Basrah dan mereka menetap di sana. Basrah ketika itu merupakan sebuah kota yang masih baru. Umat Islam berjaya menawan bandar itu ketika akhir pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kota itu menggabungkan segala nilai yang ada pada umat Islam di zaman itu. Masya Allah. Kota Basrah menjadi markas ketenteraan bagi tentera-tentera Islam yang berperang di jalan Allah. Kota itu juga menjadi pusat pendidikan dan bimbingan bagi penduduk Iraq dan Parsi yang baru memeluk Islam. Ia juga menjadi contoh kepada sebuah masyarakat Islam yang berusaha keras, bekerja untuk keperluan dunia seolah-olah mereka akan hidup selamanya, dan mereka juga bekerja untuk keperluan akhirat seolah-olah mereka akan mati besok hari. Begitulah gambaran suasana masyarakat Basrah di zaman Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin mengharungi kehidupan barunya di Basrah dengan dua pendekatan yang seiring dan seimbang. Sebahagian masanya dihabiskan untuk ilmu dan beribadah. Dia bahagikan waktu dia tu kepada dua. Ada orang bahagi waktu kepada tiga. Ada orang bagi waktu pada dua. Jadi Muhammad bin Sirin ni dia bahagikan waktu dia kepada dua. Zaman kita ni mungkin banyaklah, ada waktu untuk Facebook, ada waktu untuk IG, ada waktu untuk Twitter, ada waktu untuk Quran, ada waktu untuk untuk majlis ilmu. Begitulah. Tapi Muhammad bin Sirin dalam hidup dia, zaman dia tu, dia bagikan waktu dia ni dalam dua pendekatan. Yang pertama, masa yang dihabiskan untuk dia belajar ilmu, mengajar ilmu serta beribadah. Dia khususkan masa untuk dia belajar, dia mengajar dan dia beribadah. Dan sebahagian lagi diperuntukkan untuk mencari rezeki di dalam perniagaan. Dia ni seorang peniaga. Muhammad bin Sirin ni dia peniaga. Sama macam Imam Abu Hanifah, kita cerita dulu. Imam Abu Hanifah juga dalam sibuk-sibuk mengajar tu juga Imam Abu Hanifah seorang pengusaha, ahli korporat yang hebat dalam perniagaan. Maka Muhammad bin Sirin ni juga sama. Sebaik fajar menyingsing dan dunia mula disinari cahaya mentari, beliau akan berkunjung ke Masjid Basrah untuk mengajar dan belajar.
Ya, dia ada halaqah pengajian yang dia mengajar dan dia juga ada waktu yang dia belajar. Ya, dengan tokoh-tokoh yang ada di zaman itu. Apabila mentari mula meninggi, beliau akan meninggalkan masjid menuju ke pasar untuk berjual beli. Ya, Masya Allah, berkatnya hidup ni, Masya Allah. Ya, dia ada waktu yang dia belajar, ada waktu dia ibadah, waktu dia menyampaikan ilmu, dan dia juga menjadi seorang peniaga. Apabila malam berlabuh, menutup tirai malam, beliau berdiri di mihrab rumahnya. Salah satu peringatan kepada kita ni, kalau boleh, ya, tengoklah macam mana kehidupan Rasulullah SAW. Nabi kita ada tempat solatnya, ada mihrab solatnya. Ya, Fatimah Zahra ada mihrab solatnya. Begitulah juga ramai para salihin ni ada tempat khusus untuk mereka solat. Maka kalau bolehlah ikhtiar dan usahakan juga supaya kita ada tempat yang khusus untuk solat. Di rumah kita ni tempat makan dah ada, tempat berguling dah ada, tiba-tiba tempat solat tak ada. Merata tempat, kadang sana kadang sini, khususkanlah ada satu tempat yang khusus untuk mihrab solat. Jadi Muhammad bin Sirin ini pada waktu malam, beliau berdiri di mihrab solatnya, di rumahnya, membelek-belek lembaran Al-Quran, yakni membaca dan merenung Al-Quran, dan menitiskan air mata kerana terlalu takut akan keagungan Al-Quran. Masya Allah. Kaum keluarga dan jiran terdekat sentiasa merasa simpati kerana mendengar rintihan dan tangisan yang menyayat hati Muhammad bin Sirin pada setiap malam. Masya Allah. Sampai begitu. Dia merenung ayat-ayat suci Al-Quran dan dia menginsafi dirinya dan menangis. Inilah kalau yang macam ni punya tokoh korporat, Faiz, Masya Allah. Jadi siang harinya mengajar, kemudian pergi pula dalam perusahaan, kemudian malamnya pula menginsafi dan menangis di hadapan Allah. Insya Allah kehidupannya itu merupakan kehidupan yang penuh dengan keberkatan. Kita mengharapkan semua dalam kalangan kita Allah anugerahkan keberkatan hidup, keluasan rezeki, dan juga Allah berikan kepada kita taufik, yang mana dengan taufik itulah membimbing kita untuk sentiasa berada di atas landasan kebenaran. Walaupun sibuk berniaga di pasar, Muhammad bin Sirin tidak pernah lupa mengingatkan manusia tentang akhirat dan menyandarkan mereka tentang nilai, menyedarkan mereka tentang nilai dunia. Walaupun dia ni sibuk duk mengajar dan sebagainya, dan juga sibuk di pasar, tapi masa yang ada tu dalam berniaga pun ada peluang untuk dakwah, ada peluang untuk membimbing. Begitulah yang diambil oleh Imam Abu Hanifah, begitulah yang diambil oleh Muhammad bin Sirin dan ramai lagi tokoh-tokoh yang lain. Muhammad bin Sirin sentiasa mengambil peluang untuk membimbing mereka agar mereka melaksanakan amalan yang boleh mendekatkan mereka dengan Allah. Bukan itu saja, malah beliau turut sama membantu menyelesaikan segala perselisihan yang berlaku sesama kaum muslimin. Ada kalanya beliau bergurau senda dengan mereka sekadar untuk menghilangkan tekanan jiwa mereka. Perlu kepada bergurau ni. Bergurau ni dia umpama garam dan gula dalam kehidupan ni. Kalau kita langsung tak bergurau, tak manis lah. Tapi kalau terlajak bergurau berlebih-lebih sangat pun dia menjadi mudarat pula. Maka ambil pengajaran daripada para ulama, daripada para salihin, bagaimana dengan mereka, Masya Allah, ada menyelit gurauan-gurauan tu. Hatta dengan Nabi kita SAW pun, Nabi kita juga bergurau, supaya kita katakan menceriakan. Baginda SAW tahu bahawa adik Sayyidina Anas bin Malik dalam keadaan kesedihan disebabkan kematian buruk kesayangannya. Nabi kita pergi ziarah, Masya Allah. Ini tokoh tokoh negarawan,
bukan sekadar meninggal mak ayah datuk nenek aja datang ziarah, ni meninggal ni burung kecil aja. Ya, Nabi datang ziarah. Prihatinnya Rasulullah tu sampai begitu. Lalu Nabi kita bergurau ya dengan kanak-kanak itu, sampailah ya budak itu ketawa. Ya disebabkan ya gurauan Rasulullah SAW. Jadi begitulah ya menghiburkan hati yang dalam keadaan duka. Ya, salah satu daripada seafdal amal kata Nabi ialah idkhalus surur fi qalbil mu'min. Ya, sebaik-baik amal itu ialah mengembirakan hati orang yang beriman. Masya-Allah. Ya, cuba mengembirakan hati orang yang beriman. Ya, kita pun kadang-kadang kalau masuk dalam satu suasana semua pakai berkerut aja muka, la ilaha illallah. Ya. Mesyuarat kalau macam tu insya-Allah ya tak lama. Ya, tak lama. Ya, tapi kalau dalam suasana ceria, masya-Allah, pada ketika itu insya-Allah ya akannya mengembirakan dan juga suasana yang baik. Jadi Muhammad bin Sirin ini juga ayat bergurau dan dia juga mengembirakan orang lain. Allah telah menganugerahkan Muhammad bin Sirin kemampuan memimpin dan kewibawaan yang tinggi. Allah juga mengurniakan kepadanya daya tarikan dan pengaruh. Melihat sahaja Muhammad bin Sirin, mereka yang berada di pasar yang sedang leka dan lalai akan kembali sedar. Masya Allah. Orang yang bila kita tengok aja rasa segan, malu dan menyebabkan kita sedar. Mereka akan kembali mengingati Allah, bertahlil dan juga bertakbir. Bertahlil dan juga bertakbir. Perjalanan Muhammad bin Sirin sebagai menjadi contoh yang terbaik untuk manusia. Setiap peluang yang terhidang dalam perniagaan akan hanya diterima jika bertepatan dengan agama. Masya Allah. Ya, urusan perniagaan ni, dia uruskan tu kalau bertepatan dengan agama, dia terima. Ya, kalau tak dia takkan terima walaupun dia menghadapi kerugian, ya, walaupun terpaksa menghadapi kerugian. Oleh kerana memiliki kefahaman yang begitu mendalam dalam soal agama dan pengetahuan yang begitu tinggi dalam soal halal dan haram, ada kalanya tindakannya dianggap pelik oleh orang ramai. Suatu ketika seorang lelaki memfitnah Muhammad bin Sirin dengan mendakwa Muhammad telah mengambil 2 dirham miliknya. Ya, ada orang fitnah dia. Ya, kata Muhammad bin Sirin ni ambil 2 dirham tak nak bagi balik. Walau bagaimanapun Muhammad bin Sirin enggan menyerahkan wang tersebut. 2 dirham tu tak banyak mana lah bagi orang yang berniaga ni macam Muhammad bin Sirin. Tapi sebab orang ni menipu, menuduh dengan tuduhan palsu, kemudian menipu pula. Maka lelaki itu berkata, mahukah engkau bersumpah? Sebab apa? Orang yang mendakwa hendaklah datangkan bukti. Orang yang didakwa hendaklah bersumpah untuk membersih diri. Jadi al-yaminu ala kepada orang yang mendakwa. Al-bayyinatu al-bayyinah, iaitu keterangan bagi orang yang mendakwa, wal yaminu ala man ankara. Dan satu kaedah yang dinyatakan oleh para ulama, hendaklah orang yang menuduh itu datangkan bukti, dan orang yang mengingkari pertuduhan tersebut hendaklah bersumpah. Hendaklah bersumpah dengan nama Allah untuk membersihkan dirinya daripada tuduhan tersebut. Maka orang tadi cabar Muhammad bin Sirin, awak mau tak bersumpah? Demi Allah awak tak ambil. Orang itu menyangka Muhammad bin Sirin tidak akan bersumpah semata-mata mempertahankan 2 dirham. Takkanlah sampai nak bersumpah, wallahi wa billahi wa tallahi, saya tak ambil 2 dirham tu. Bagi je lah 2 dirham tu, selesailah masalah. Tapi dia tak buat macam tu. Muhammad bin Sirin sanggup bersumpah. Beliau mengatakan, ya, aku sanggup bersumpah. Orang ramai pun berkata kepadanya kehairanan. Orang ramai heran. Wahai Muhammad, apakah engkau perlu bersumpah semata-mata kerana 2 dirham? Sedangkan semalam engkau ketepikan sahaja 40,000 dirham hanya kerana engkau meraguinya, walaupun bagi orang lain ia bukan suatu yang diragui. Muhammad bin Sirin ni semalam aja dia untung 40,000 dirham, tapi dia tak nak terima. Dia tak nak ambil 40,000 dirham tu.
Sebab pada dia rasa dia rasa ragu-ragu. Ya, ceritanya ialah macam mana satu produk minyak yang dihantar kepada Muhammad bin Sirin ni, maka bila dibuka tong-tong minyak tadi itu, maka didapati ada bangkai seekor tikus. Maka pada ketika itu Muhammad bin Sirin ni dia ingat mestilah minyak-minyak ni semua daripada satu tempat. Daripada satu tempat, kemudian barulah diisi dalam bekas-bekas yang dihantar kepada dia. Maka kalaulah bangkai tikus ni ada dalam minyak itu, bermaksud keseluruhan minyak yang ada tu jadi najis. Jadi najis. Maka beliau enggan untuk menjual minyak-minyak tersebut. Maka dia terpaksa menanggung kerugian. Dia terpaksa menanggung kerugian. Namun walaupun keuntungannya tu sampai 40,000 dirham, tapi dia tak nak. Sebab apa? Sebab dia bimbang jual sesuatu yang syubhat. Kerana boleh jadi minyak tadi itu sudah dianggap bernajis. Itulah sifat wara' Muhammad bin Sirin ni, berhati-hati dalam tindakannya. Maka orang ramai heran, 40,000 dirham pun dia tolak, tapi sebab apa 2 dirham dia pertahankan sangat sampai sanggup bersumpah. Dia pertahankan. Maka beliau menjawab, ya, aku sanggup bersumpah kerana aku tidak akan membenarkan dia makan sesuatu yang haram. Masya Allah. Dia sanggup bersumpah mempertahankan 2 dirham itu sebab apa? Sebab dia tak sanggup bagi pada orang tadi dalam hal keadaan pemberian itu menyebabkan orang itu makan benda yang haram. Kerana bukan dia punya. Dan tuduhan pula tuduhan palsu. Maka sikap Muhammad bin Sirin itu adalah contoh bagaimana sikap seorang yang wara' dalam tindakan. Sikap seorang yang wara' pada hukum. Orang yang wara' ni, dia bukan hanya sekadar nak jaga diri dia selamat daripada api neraka dan murka Allah, tetapi dia juga berusaha supaya setiap tindakannya itu menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan orang lain. Sebab itulah kadang-kadang Masya Allah bila ditanya tentang wara', Imam Ghazali pernah mengatakan wara' itu ialah tinggalkan sesuatu yang tak ada apa-apa kerana bimbang ada apa-apa. Pening kita nak pening juga kita nak fikir. Tinggalkan sesuatu yang tak ada apa-apa kerana bimbang kalau ada apa-apa. Macam mana tu? Iaitu meninggalkan sesuatu yang pada hukumnya, pada pandangan orang tak ada masalah apa, tapi boleh jadi mungkin menjadi sebab dosa pada orang lain. Contohlah waktu saya mengaji dulu, guru-guru kita bagi contoh, makan pisang di masjid. Makan pisang di masjid bukannya masalah pun. Kita pun tak tahu sebab apa bila pergi hari Jumaat je orang letak pisang di masjid. Dia tak letak pula apple ke orange ke apa ke. Kita pun tak tahu. Letak pisang banyak-banyak. Jadi kalaulah dengan kita katakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir masjid duduk bersila, pakat-pakat duk pulas pisang tu makan, dari segi hukum boleh saja. Dari segi hukum, sebab pisang tu pisang sedekah, halal aja siapa pun nak makan. Tetapi kadang-kadang orang wara' ni dia hati-hati. Dia bimbang dengan tindakan dia tu menyebabkan dosa pada orang lain. Dia tak tahu, mungkin ada orang lain tengok, Allah, Imam, Bilal, Tok Siak, Nazir masjid, pakat duk pulas pisang macam budak-budak. Bagilah budak-budak makan, kita pergi beli jelah sekilo RM3 je pun. Jadi mungkin ada orang yang duk bercakap macam tu. Bila tengok tindakan kita tu, makan pisang tu bukannya berdosa. Halal saja, boleh saja. Tapi orang wara', dia tak buat. Sebab apa? Sebab dia bimbang. Ada orang-orang yang berkata macam gambaran yang kita katakan tadi tu, maka menjadi dosa. Tindakan dia yang halal tadi tu, tapi mendatangkan dosa pada orang lain. Itulah sifat wara'. Maka begitulah juga Ibn Sirin ni. Kalau dia nak bagi 2 dirham tu pada orang tu, ambil lah. Nak sangat awak punya ambil. Boleh saja. Tapi dia kata aku tak nak orang ni terlibat makan benda yang haram, yang bukan dia punya. Maka dia tak nak tindakan dia menjadikan orang tadi tu lebih berdosa
bahkan akan menanggung derita di hari akhirat. Menghadiri sesuatu majlis bersama Ibnu Sirin dapat memberikan banyak manfaat dan nasihat yang berguna. Apabila ada yang menyebut keburukan seseorang, beliau akan segera menyebut kebaikan orang itu untuk menurut pengetahuan. Ibnu Sirin ni macam tu. Dia segera pintas cakap. Kadang-kadang dalam kita berkawan dengan ramai orang ni, ada orang yang bila buka mulut aja dia cerita buruk orang. Ada yang macam tu. Kita pun jadi ya Allah. Kita ni duk cuba dah tak nak mengumpat orang, duk cuba dah tak nak dengar umpatan-umpatan ni, tapi tiba-tiba aja bila datang dia aja buka mulut aja buruk orang ni, buka mulut aja buruk orang tu. Jadi Muhammad bin Sirin ni, dia bila ada orang yang macam tu, dia cepat-cepat potong. Kita ni kadang-kadang ya ke tak potong apa. Maka kita duk pasang telinga dengar dia cerita tu berdosa lah. Berdosa lah. Sebab kita tak halang daripada dia terus mengucapkan dosa-dosa tersebut. Tapi Muhammad bin Sirin ni dia cepat-cepat dia potong. Ini contoh bagaimana sifat warak seseorang itu, masya-Allah. Dia bukan takat warak pada diri dia saja, tapi dia jaga kewarakan orang lain supaya tidak terjebak dengan dosa ataupun berkekalan dalam dosa. Baik, apa kisah dia kita sambung lepas rehat. Kita rehat kejap, nanti kita nak sambung cerita macam mana Imam Ibnu Sirin ini dia segera memintas cakap-cakap buruk orang tentang orang lain. Wallah. InsyaAllah kita nak belajar selepas ini. Ni kira skill jugalah yang kita nak belajar daripada kisah Ibnu Sirin ini. Jadi anda kepada semua sahabat saya teruskan menonton untuk Hayatus Salihin. Kembali selepas ini kita kenali tokoh Muhammad Ibnu Sirin ini kembali seketika nanti. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman. Anjuran Aman Palestin sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami di Kuantan, Pahang 89.6 FM. Terus bersama kami Hayati perkongsian menerusi Hayatus Salihin kita bawakan dalam rancangan kita pada malam ini. Untuk kita dengarkan, kita kenali Muhammad bin Sirin, kisah tokoh tabi'in, seorang lagi tokoh tabi'in kita bawakan. InsyaAllah kita nak dengar ini skill yang boleh kita pelajari sama-sama. Bagaimana nak pintas cakap buruk tentang orang. Kita nak pintas cakap-cakap tersebut. InsyaAllah Ustaz, kita nak belajar sama-sama. Saya silakan Ustaz. Bangunafillah. Suatu ketika Muhammad bin Sirin mendengar seseorang mencerca Al-Hajjaj. Hajjaj ni merupakan salah seorang daripada tokoh yang dalam sejarah hitam umat Islam lah, ramai dalam kalangan para sahabat yang dibunuh dan sebagainya. Maka ada seseorang mencerca Hajjaj ni di hadapan Muhammad bin Sirin. Yang pada ketika itu Hajjaj juga sudah meninggal dunia. Hajjaj ni pun dah meninggal dunia. Lalu beliau memandang orang tersebut sambil berkata, Muhammad bin Sirin ni dia pandang orang tadi, langsung dia berkata, "Wahai anakku, Al-Hajjaj telah pun menemui Tuhan." Dia bagi nasihat. Hajjaj ni dah jumpa Tuhan dia, dah kembali pada Allah. Apabila engkau bertemu Allah Ta'ala nanti, kamu juga nanti akan balik pada Allah. Jadi dia nak menyampaikan teguran ni. Apabila engkau bertemu dengan Allah Ta'ala nanti, engkau akan rasakan bahawa dosa paling kecil yang telah engkau lakukan di dunia ini sudah cukup berat untuk jiwamu menanggungnya daripada dosa yang paling besar yang pernah dilakukan oleh Hajjaj. Ketika itu, kamu berdua, yakni Hajjaj dan juga orang tadi, kamu berdua akan sibuk dengan diri masing-masing. Sedarlah wahai anakku, Allah akan menghukum setiap kezaliman yang telah dilakukan oleh Hajjaj, dan Allah juga akan menghukum
setiap orang yang menzalimi hajat. Masya Allah. Ya. Bukan setakat kezaliman hajat tu aja akan diadili, tetapi orang yang buat zalim pada dia juga akan diadili. Oleh itu, selepas ini janganlah engkau sibuk untuk mencerca orang lain, kerana tiap-tiap cercaan itu akan dihadapkan di hadapan Allah. Masya Allah. Ya. Apabila beliau menemui seseorang yang sudah bersiap sedia untuk bermusafir kerana tujuan perniagaan, beliau akan berkata, ini juga nasihat Ibn Sirin kepada orang yang nak keluar berniaga. Kepada orang yang nak keluar berniaga. Beliau akan berkata, wahai anakku, takutilah Allah Azza wa Jalla. Carilah rezeki yang ditetapkan untuk kamu dengan cara yang halal. Carilah rezeki dengan cara yang halal. Bila dia sebut cara, bermaksud berbagai-bagai cara lah yang boleh kita gunakan di dalam berniaga. Tapi kena ambil tahu, mestilah cara tu yang halal. Dalam Islam ni ada juga yang dia panggil bai'ul hillah. Bai'ul hillah ni ialah jual barang dengan cara hillah. Selalu berlaku di dalam, kita katakan, jualan-jualan kenderaan dan sebagainya. Apabila diiklankan satu kenderaan nak dijual, ada, kita katakan, pembeli yang berminat, siapa berminat sila PM, masya-Allah, PM tepi lah, PM belakang lah, maka bila ada aja orang yang berminat, orang yang menjual ni dia berpakat dengan beberapa orang kawan lagi supaya pakat-pakat datang minta tinggikan harga, up harga. Maka perbuatan dia tadi itu dengan pemuafakatannya itu tak diketahui oleh pembeli. Pembeli tak tahu bahawa mereka berpakat untuk menaikkan harga. Itu dia panggil bai'ul hillah, jual beli secara hillah. Dan jual beli secara hillah ni ulama kata hukum dia haram. Hukum dia haram. Dia tak halal, maksudnya tidak halal bagi siapa? Tak halal bagi orang yang meniaga tu. Tak halal bagi orang meniaga tu. Dia makan hasil jualan dengan cara elok dia. Dengan cara elok tadi. Jadi bila kawan ni datang, orang lain pun datang juga minta dengan harga yang lebih tinggi. Terpancing dengan permintaan orang lain tu, kawan ni pun sanggup bayar tinggi lagi. Maka akhirnya setujulah jual dengan satu harga yang telah diangkat oleh orang yang nak beli tadi tu, dengan harga yang tinggi. Dalam hal keadaan pembeli tak tahu apa-apa. Dia memang ikhlas nak semua kenderaan tu, tetapi dia tak tahu bahawa dia tertipu dengan helah yang sedang didramakan di hadapan dia. Maka pada ketika itu ulama mengatakan jual beli itu hukum dia sah, tapi haram pada orang yang menjual. Disebabkan apa? Berhelah tadi. Maka itu contoh bagaimana Ibn Sirin ni dia pesan dalam meniaga ni, carilah cara yang halal. Buatlah secara yang halal. Jangan melibatkan diri dengan perkara-perkara yang haram. Carilah rezeki yang ditetapkan untuk kamu dengan cara yang halal. Ketahuilah, jika engkau mencari dengan cara yang tidak halal sekalipun, engkau tidak akan menerima lebih daripada apa yang telah ditetapkan untukmu. Jadi kata Imam Ibn Sirin ni kepada orang yang dinasihatinya, ketahuilah, kalau awak cari dengan cara yang tak halal pun, awak tak akan dapat lebih daripada apa yang telah menjadi rezeki awak. Kalau dah dalam ketetapan Allah rezeki banyak tu aja. Lebih baik mencari yang halal daripada mencari yang haram yang akan menjadi sebab musabab nanti terbakar dalam neraka. Nabi kita katakan setiap daging yang tumbuh daripada hasil yang haram, maka neraka lah tempatnya, masya-Allah. Apatah lagi dalam hal rezeki ini, dia banyak melibatkan, terutamanya perniagaan, dia banyak melibatkan hak orang lain yang sukar untuk kita pulangkan dan sebagainya. Muhammad bin Sirin juga selalu melalui beberapa pengalaman yang menarik bersama para pembesar Bani Umayyah dalam usaha menegakkan kebenaran. Beliau memberikan mereka nasihat semata-mata kerana Allah.
dan juga kerana mempertahankan Rasulullah dan umat Islam. Suatu ketika Umar bin Hubairah Al-Fadari, salah seorang pembesar Bani Umayyah dan pemerintah di Iraq, telah menjemput Muhammad bin Sirin menziarahinya. Lalu beliau bersama anak saudaranya pun berangkat pergi bertemu dengan Umar bin Hubairah. Sebaik saja sampai, beliau disambut dengan baik dan dengan penuh penghormatan. Umar bin Hubairah bertanya pelbagai soalan berkenaan dengan agama dan juga urusan-urusan dunia. Umar menegakkan badannya dan bertanya, bagaimana keadaan penduduk Basrah ketika engkau tinggalkan mereka, wahai Muhammad bin Sirin, ataupun gelarannya Abu Bakar. Maka Muhammad bin Sirin mengatakan, ketika saya tinggalkan mereka, kezaliman sedang bermaharajalela. Masya Allah, kalimah yang benar di hadapan seorang pemerintah. Inilah sebesar-besar jihad seseorang bila dia nak bercakap benar dan jujur di hadapan pemerintah. Maka bila ditanya macam mana keadaan orang di Basrah, kata beliau, saya tinggalkan mereka, kezaliman sedang bermaharajalela dan engkau tidak mengambil berat tentang mereka. Kata Muhammad bin Sirin, aku tinggalkan mereka dalam keadaan kezaliman di sana sini, dalam hal keadaan khalifah pula tak ambil berat, tak ambil tahu tentang mereka. Lantas anak saudaranya mencuit, anak saudara Muhammad bin Sirin ni cuit dia, sebab apa cakap macam tu. Beliau menoleh kepada anak saudaranya sambil berkata, bukan engkau yang ditanya, saya yang ditanya. Dan ini adalah suatu penyaksian. Masya Allah, dia langsung cakap, ini satu penyaksian. Tak boleh nak cakap tipu. Sesiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdusta hatinya. Masya Allah. Apabila mereka bersurai, Umar bin Hubairah memberikan ucapan selamat jalan, sama seperti ucapan yang diberikan ketika menyambut kedatangannya, yakni masih dengan keadaan mesra. Umar menghadiahkannya seuncang wang berisi 3,000 dinar. Tetapi beliau enggan menerima. Muhammad bin Sirin enggan menerima. Dengan penuh kehairanan, anak saudaranya bertanya, apakah yang menghalangimu daripada menerima pemberian Tuan Gubernur itu? Maka jawab Ibn Sirin, dia memberikannya kepada saya kerana sangkaannya yang baik terhadapku. Dia bagi pada aku ni sebab sangkaan baiknya terhadapku. Jika saya benar-benar orang yang baik sebagaimana yang disangkanya, bermakna saya tidak patut mengambilnya. Kalau sungguh aku ni orang baik, tak patut terima pemberian dia. Jika saya tidak sebagaimana yang disangkanya, adalah lebih baik untuk saya tidak menerimanya. Jawab Muhammad bin Sirin, kalaulah aku ni orang yang tak sama macam anggapan dia, aku tak layak terima. Kalaulah aku ni sama macam mana orang yang dia anggap baiknya, orang yang baik, orang yang bertakwa, orang yang zuhud, maka tak sepatutnya orang yang macam tu terima pemberian daripada pemerintah. Begitulah maksudnya ketegasan para salihin, para ulama zaman dulu bila mereka berhadapan dengan para pemerintah. Hadiah-hadiah daripada para pemerintah ni mereka tak ambil sangat. Sebab apa? Sebab bimbang. Kalau selalu sangat duk terima hadiah, inilah yang kadang-kadang prinsip mudah berubah. Nak sampai nasihat jadi payah. Orang tanya fatwa aja halal ke haram, halal ke haram, maka orang yang tegah ni yang halal, yang haram. Tetapi kalaulah sampai ke satu peringkat dah banyak sangat termakan budi, itu yang kadang-kadang terpaksa pusing Allah nak bagi jadi halal juga. Itulah yang tak dimahukan oleh para ulama bila mereka menghadapi para umara dengan hadiah-hadiah mereka. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala menguji Ibn Sirin ni di akhir hayatnya. Itu kisah yang kita ceritakan tadi itu, kisah tikus yang mati dalam bekas minyak tadi. Maka Ibn Sirin menanggung utang yang sangat banyak, sehingga akhirnya beliau telah dipenjarakan kerana tidak mampu untuk membayar hutang.
ya, beliau telah dipenjarakan, ya, dan beliau menjadi orang yang kuat beribadah ketika mana, ya, dalam penjara, sehinggalah, ya, pengawal penjara rasa kasihan dan mereka, ya, ingin memberikan, kita katakan, kelonggaran kepada Ibnu Sirin ni, ya, macam ni lah, ya, malam-malam kami lepaskan awak balik, nanti subuh-subuh datang balik, ya, datang balik ke penjara, ya, ditawarkan macam tu, tetapi Ibnu Sirin ni enggan menerima, ya, Muhammad bin Sirin ni enggan menerima. Ya, kata beliau, saya tidak mahu membantu engkau mengkhianati pemerintah. Masya Allah. Ya, bila dah diputuskan aku bersalah, ya, dipenjarakan, maka aku tak nak kamu bantu, ya, aku, ya, sehingga melakukan pengkhianatan kepada para pemerintah. Sebelum Sayyidina Anas bin Malik, ya, sakit tenat, ya, Sayyidina Anas bin Malik ni tinggal di Basrah, bahkan merupakan sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Basrah. Ya, dikatakan pada tahun 92 Hijrah ataupun tahun 93. Ya, beliau merupakan sahabat yang terakhir meninggal di kota Basrah. Sayyidina Anas bin Malik telah berwasiat agar Muhammad bin Sirin yang memandikan jenazahnya dan memimpin solat jenazah. Walaupun ketika itu Muhammad bin Sirin berada dalam penjara, Masya Allah, ya, disebabkan, ya, ujian hidup yang telah dia terima tadi tu. Ya, tiba-tiba Anas bin Malik ni menyatakan hasrat, dia nak orang yang mandikan jenazah dia ialah Muhammad bin Sirin. Jadi kita, ya, di sini saja kita tahulah betapa tingginya kedudukan Muhammad bin Sirin ni, bukan orang biasa-biasa. Ya, sehingga kan, ya, Sayyidina Anas bin Malik pesan, ya, orang ni yang mandikan jenazah dia, orang ni juga yang jadi imam solatkan jenazah dia. Ya. Apabila Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, orang ramai datang ke menemui para pemerintah dan memberitahu mengenai wasiat sahabat, ya, dan khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu. Mereka meminta izin supaya Muhammad bin Sirin dibenarkan untuk melaksanakan pesanan tersebut. Ya. Lalu pemerintah pun mengizinkan, ya, para pemerintah pun mengizinkan, ya, supaya Muhammad bin Sirin, ya, dilepaskan daripada penjara untuk menguruskan pengkebumian jenazah Sayyidina Anas bin Malik. Walau bagaimanapun ketika mana beliau dijemput di penjara, ya, dan dinyatakan bahawa pemerintah telah pun mengizinkan, ya, beliau untuk keluar daripada penjara, beliau mengatakan, saya tidak akan keluar kecuali jika dibenarkan oleh penghutang kerana saya dipenjarakan disebabkan oleh haknya. Ya, kata Muhammad bin Sirin, saya takkan keluar pada penjara ni kecuali orang yang bagi hutang pada saya tu, ya, yang saya tak mampu nak bayar hutang dia yang izinkan saya keluar. Sebab saya ni dipenjarakan disebabkan kes tu. Ya. Maka penghutang itu pun memberikan keizinannya. Setelah itu barulah beliau keluar dari penjara. Lantas beliau pergi memandikan, mengkafankan dan, ya, mengimamkan solat, ya, jenazah pada Anas bin Malik. Apabila selesai tugasnya, beliau bersegera kembali ke penjara dalam hal keadaan tidak pun singgah untuk bertemu dengan ahli keluarga dia. Masya Allah, begitu, ya, warak sikapnya dan amanahnya dia dengan, ya, dengan keizinan yang diberikan itu. Muhammad bin Sirin hidup sehingga 77 tahun, ya, dan beliau akhirnya dibebaskan, ya, daripada penjara. Ketika ajalnya tiba, harta yang dimilikinya sangat sedikit, namun bekalannya melimpah ruah untuk kehidupan selepas mati, ya, dengan amalan-amalan yang banyak. Hafsah bin Rashid, seorang ahli ibadat, ia pernah menceritakan, kami berjiran dengan Marwan Al-Mahmali. Ini cerita tentang mimpi lah. Ya, cerita tentang mimpi orang-orang soleh, mimpi yang benar. Ya, namun, ya, beberapa hari ini kita pun sibuk dengan mimpi yang macam-macam juga. Ya, jadi, ya, maka dengan sebab itu kadang-kadang, ya, kita sampaikan ke satu tahap, ada orang yang langsung tak boleh terima mimpi. Ya, sedangkan cerita mimpi para soleh ini mimpi yang benar.
Cuma apabila ada setengah-setengah orang yang tak beramanah, yang mengambil peluang di sebaliknya cerita kisah-kisah mimpi ini, itulah yang menyebabkan hilangnya kita katakan kepercayaan umat pada salah satu daripada perkara yang dah disebut oleh Nabi SAW. Mimpi orang-orang soleh ni satu juzuk daripada lebih 60 juzuk kenabian. Dan Nabi kita katakan akhir zaman nanti mimpi orang-orang yang benar itu adalah benar. Mimpi orang-orang yang benar adalah benar. Mimpi orang yang jujur adalah benar. Tetapi hari ini masya-Allah disebabkan macam-macam keadaan yang viral dan sebagainya, sehingga akhirnya pada ketika itu kita tak dapat nak membezakan antara mimpi yang benar-benar mimpi ataupun rekaan dan sebagainya. Semuanya atas amanah orang yang bercerita. Sebab itulah bila kita dengar yang pelik-pelik ni, rujuklah kepada para alim ulama, rujuklah kepada mereka yang berautoriti. Tengoklah kita katakan pihak-pihak berkuasa kita, majlis fatwa dan sebagainya, apa yang telah mereka putuskan sesudah membuat kajian ataupun di soal orang yang mendakwa mimpi tadi. Baik. Kata Hafsah binti Rashid, kami berjiran dengan Marwan Al-Mahmali, seorang yang tekun beribadah dan gigih mentaati Allah. Apabila dia meninggal dunia, kami sangat-sangat sedih mengenangkan pemergiannya. Sehinggalah suatu ketika saya bermimpi menemuinya. Orang ni mimpi jumpa dengan Marwan ni. Saya bertanya, wahai Abu Abdullah, bagaimanakah layanan Tuhanmu terhadapmu? Maka dia menjawab, Allah membawa saya masuk syurga. Maksudnya aku dimasukkan ke syurga. Aku bertanya lagi, apa seterusnya? Maka dia mengatakan, aku dibawa melihat Ashabul Yamin. Melihat orang yang disebut Ashabul Yamin dalam Quran. Aku bertanya lagi, apa seterusnya? Dia menjawab bahawa aku juga dibawa melihat kumpulan muqarrabin. Yang disebut dalam surah Al-Waqi'ah tu, ada Ashabul Yamin, ada muqarrabin, orang-orang yang hampir dengan Allah. Maka tanya Hafsah, siapakah yang ada dalam kalangan orang muqarrabin itu? Maka pada ketika itu dia menjawab, aku lihat di sana ada Hasanul Basri dan Muhammad bin Sirin. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ini sebagai kita katakan satu pentanda baik buat Muhammad bin Sirin di balik mimpi yang dialami oleh orang soleh ni, bahawa beliau tergolong dalam kalangan orang-orang yang muqarrabin, yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat ambil faedah daripada kisah yang disampaikan. Dan kisah mimpi ini bukanlah sebagai satu hujah, cuma ia sebagai satu perkara yang boleh memotivasikan kita. Kita juga perlu cinta pada orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka. Wallahu a'lam. Amin, amin. Jazakallah khair Ustaz untuk perkongsian kita kali ini. Kita dah kenali Muhammad bin Sirin ini, kisah beliau, ketokohan beliau. InsyaAllah ada pesan-pesan yang dititipkan. Bagaimana Ustaz pesan bagaimana untuk kita sentiasa bercakap perkara-perkara kebaikan tentang orang sekalipun mereka melakukan kezaliman. Macam Ustaz sebutkan tadi kisah Ibn Sirin itu, insyaAllah banyak lagi yang bakal kita bawakan, kisah-kisah tabi'in. Seperti biasa temu janji kita setiap Khamis 9 malam. Terima kasih Ustaz untuk ilmunya. InsyaAllah semoga diberkati Ustaz umurnya untuk sama-sama dengan kita lagi perkongsian kita pada minggu hadapan, hari dan waktu yang sama Khamis 9 malam. Sahabat-sahabat saya, terima kasih yang menonton di Facebook dan YouTube, yang berkongsi catatan di Facebook dan YouTube kita. InsyaAllah terima kasih yang banyak. Semoga menjadi jariah yang berpanjangan. InsyaAllah Ustaz, kita jumpa minggu depan Ustaz, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda sahabat-sahabat saya, teruskan setia bersama kami dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami dan Hayatul Solihin kembali semula minggu depan, dan ulangannya nanti kita bawakan pada setiap Sabtu jam 9 malam. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih kepada anda yang menjadikan IKIM Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Radio IKIM kini menyambut ulang tahun ke-20 kerana kesetiaan dan sokongan anda. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, 2-2 lelaki.
Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga. Seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada, iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM.